Bukannya fana sampai tak kenal diri, lalu menyangka na'udzubillah min zalik. Kita dah muak sandiwara, puak-puak waktu syuhud dengan waktu wujud ni sandiwara semua. Hakikatnya nak bawa kepada fahaman yang sesat. Punca dia adalah kerana mereka ini, kalau kita tengok golongan ubad, golongan ahli ibadah pada masa yang awal di Basrah, kemunculan mereka di atas tauhid ahli sunnah wal jamaah. Ya, mereka di atas tauhid ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengisbatkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang sifat yang paling penting ialah sifat zat Allah itu berada di atas arash, terpisah daripada makhluknya. Mengisbatkan sifatul ulu, sifatul istiwa. Mereka mengisbatkan sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran yang jelas. Mengisbatkan sifat ini terkandung dua perkara. Yang pertama, mengisbatkan Tuhan itu sempurna, dan yang kedua, tidak sama dengan makhluk. Maka Tuhan dalam gambaran, dalam i'tiqad golongan ahli ibadah yang awal daripada kalangan salaf, jelas Tuhan adalah wujud realiti. Tuhan adalah wujud realiti, dan dia tidak sama dengan makhluk, tapi dia wujud hakiki. Dan Tuhan, walaupun dia jauh daripada makhluknya dari segi zat, tapi dia dekat dengan makhluknya dari segi pengawasan, pemeliharaan. Dan kita boleh kontak dengan Tuhan ini. Kita bercakap, dia dengar. Kita buat, dia nampak. Apa saja gerak geri kita, dia tahu. Sebelum kita buat, dia dah tahu. Ya, walaupun ulama salaf, mereka sedar mereka ada connection dengan Tuhan, dan mereka merasai kehampiran Tuhan dengan mereka ketika mereka beribadah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wasjud waqtarib aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa bain rabbih wa huwa sajid. Jadi ulama salaf ketika mereka beribadat, mereka sedar mereka hampir dengan Tuhan, dan Tuhan hampir kepada mereka. Idza taqarraba 'abdi ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi bi dhira'. Kata Allah Taala dalam hadis qudsi yang sahih, kalau hamba aku mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku dekatkan diriku kepadanya sehasta. Ulama salaf mereka merasai ini, kerana mereka tahu Allah Ta'ala memang dekat dengan mereka secara hakiki, walaupun zatnya jauh di atas arash. Ba'idun bit ta'azzuzi la yunal, kata Imam Al-Muzani rahimahullah. Allah Ta'ala itu adalah aliyun fi dunuwihi qaribun fi uluwih. Dia maha tinggi dalam keadaan dia dekat dengan hambanya, dan dia dekat dengan hambanya dalam keadaan dia tinggi di atas arasnya. Tidak ada kontradiksi bagi mereka dua benda ini. Jadi mereka tak terkeliru, mereka tak pernah keliru siapa hamba siapa Tuhan, mereka tahu. Sebab zikir-zikir yang mereka baca, mereka faham maknanya, mereka istihdar dalam hati mereka. Zikir yang kita duk baca ni, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ini semua mengisbatkan perbezaan dua wujud. Wujud Tuhan dan wujud makhluk adalah dua wujud hakiki yang berbeza. Sebab itu Imam Ahmad berhujah dengan golongan Jahmiyah. Imam kata, adakah kamu mengaku bahawa dia mengampunkan dosa antara kamu dengan dia? Fima bainaka wa bainah. Hal tuqirru bi annahu yaghfiru fima bainaka wa bainahu? Adakah kamu mengaku yang dia mengampunkan dosa antara kamu dengan dia? Kalau kamu kata ya, dan memang orang mukmin kena kata ya, Imam Ahmad kata. Kalau kamu kata tak, kufur. Jelas kufur. Kalau kamu kata ada, ya, maknanya kamu isbat baina, ada perantara aku dengan dia, dia dengan aku. Ini adalah paksi ibadah. Ibadah dibina di atas distinction between the creator and the creation. Perbezaan di antara pencipta dengan yang dicipta, di antara ma'bud dengan abid, di antara Rabb dengan marbub, di antara Khaliq dengan makhluk.
Ini baru betul ibadah. Adapun ibadah yang konon-kononnya ahli ibadah yang hebat ni, bila mereka dah terlalu asyik, mereka jadi syukur, jadi mabuk. Sejak bila mabuk menjadi ibadat? Dalam Islam, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu hampirkan diri kamu dengan salat ketika kamu mabuk, sehinggalah kamu sedar, kamu tahu apa yang kamu cakap. See? Tiba-tiba datang puak-puak sufi wahdatul wujud, wahdatul syuhud, kata, oh, ulama-ulama kami ni masa mereka ibadat, mereka mabuk, mereka tak sedar apa mereka cakap. Kita kata, Tuhan tak suruh hang solat ketika hang tak sedar. Nabi SAW tengok seorang sahabiah gantung tali. Dia buat apa tali? Kata, ni malam kalau aku solat, aku gayut. Nabi kata, kalau kamu rajin, kamu solat. Kalau kamu tak rajin, gantung, pergi rehat. Boleh jadi kamu sangka kamu duk minta doa untuk kamu, tapi rupanya kamu minta laknat untuk diri kamu, minta kecelakaan untuk diri kamu. Kita tak disuruh ibadat dalam keadaan otak tak hadir. Orang yang tak ada akal bukan mukallaf, tak ada pahala, tak ada dosa. Itu habis-habis ringan keadaan dia. Tapi kalau dia yang buat diri dia jadi macam itu, dia berdosa. Orang mabuk bukan sebab dia yang minum arak, dia tak berdosa, tapi dia juga tak ada pahala. Macam orang gila. Orang kita pelik. Oh, pasal apa dia wali? Pasal dia tu orang gila, orang terencak akal, jadi Tuhan sayang. Mana ada? Memanglah dia tak dosa, tapi dia tak ada pahala. Dia bukan mukallaf. Di akhirat esok dia akan diuji lain oleh Allah Ta'ala. Boleh jadi ahli syurga, boleh jadi ahli neraka. Dia akan ada ujian baru di akhirat daripada mahsyar nanti. Ini kita tengok orang terencak akal dan Tuhan sayang ni, mana hang tahu? Suka hati je. Tengok budak mati tak dan balik urus ni anak syurga, mana hang tahu? Di akhirat esok depa ni semua akan diuji lain. Kerana Allah lebih tahu depa ni kalau diberi akal apa yang dia akan buat. Konsep kita banyak salah, banyak keliru, tahu tak? Dalam masyarakat banyak keliru, ya. Jadi orang yang konon-kononnya mabuk tak sedar, lepas tu dia duk pergi ibadat, cakap merapu aku Tuhan apa semua ni, siapa suruh dia pergi ibadat dalam keadaan macam tu? Tak ada. Dalam Islam tak ada konsep macam tu. Islam hanya syarat untuk ibadat, untuk sah ibadat ialah akal. Kalau hang kata hang cakap benda-benda kufur ni, kalau hang hilang akal, mana hang bukan ahli ibadat. Hang orang gila masuk tanjah rebutan lah. Duk main masjid buat apa? Duk pergi berzikir buat apa? Pergi dapat kerawatan, ambil ubat. Allahul Musta'an. Jadi ini banyak orang dia tak sedar benda-benda yang macam ni, ya? Baik. So, jadi kita nak tahu bahawa sebenarnya kalau kita beramal dengan zikir-zikir Nabi SAW, sebenarnya zikir ini menyemai tauhid, menyemai untuk kita mengesahkan Allah, yakni kita mengaku kita ni hamba, Allah adalah Tuhan kita. Itulah yang dibawa oleh zikir Nabi SAW. Adapun puak-puak wahdatul wujud tu syuk ni, mereka berzikir dengan zikir yang tak syar'i. Berzikir ya, tak apa-apa, zikir mengarut-ngarut. Sebab itu jadi mengarut. Dan lebih lagi, wahdatul syuhud, wahdatul wujud ini hanya muncul setelah mana golongan tasawuf ini adalah daripada golongan ahli kalam, yang mereka ni menafikan sifat-sifat Allah. Yang paling utama sifat yang mereka nafi ialah sifatul ulu. Sebab tu kalau kita tengok tokoh-tokoh kullabiyah yang awal yang mengisbatkan sifatul ulu, Muhammad ibn Khafif Syirazi, Ibnu Mujahid, ya, ni semua anak murid Abu Hasan Asy'ari. Mereka ni ahli sufi, tapi mereka tak pernah dia ada diceritakan mereka ni cakap aku Tuhan ke apa, tak ada. Pasal mereka masih mengiktiraf Allah di atas arasy. Tetapi bila start zaman Al-Qushayri dan kebelakangan, dah start datang i'tiqad merapu-merapu dalam kalangan mutasawwifah. Pasal apa? Pasal
akidah mereka sudah akidah lain. Mereka dah tak percaya Tuhan di atas arash. Mereka menafikan sifat-sifat zatiyah Allah. Dan Tuhan yang mereka percaya itu Tuhan yang tak mungkin akal yang waras boleh terima Tuhan ni ada wujud yang realiti, wujud hakiki. Kemudian dalam akidah Asy'ariyah pula, bagi mereka perbuatan dalam alam ni adalah kasab. Apabila api membakar, yang membakar bukan api tapi Allah. Bila air membasahkan, bukan air yang membasahkan tapi Allah, yang mereka namakan sebagai tauhidul af'al. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Tidak ada yang membuat, la fa'ila illallah. Tidak ada yang membuat dalam wujud ini kecuali Allah. Atau la mu'athir, yang tidak ada yang memberi kesan kecuali Allah. Tetapi iskalnya bila mereka kata macam itu, mereka kata tidak ada yang memberi kesan dalam alam ni kecuali Allah. Tapi dalam masa yang sama mereka menafikan af'alullah. Bagi mereka al-fi'lu huwal maf'ul. Maksud Allah Ta'ala membuat ialah perbuatan itu sendiri, objek yang dibuat. Makna Allah mencipta langit ialah wujudnya langit itu sendiri, adalah langit itu sendiri. Tidak ada pada zat Tuhan yang dinamakan sifat fi'liyah al-qa'imah bizatihi. Sifat fi'liyah di sisi mereka hanyalah amrun i'tibari, hanyalah sangkaan akal. Kita tengok benda ni ada, kemudian kita tahu bahawa ada seseorang yang mampu melakukan perkara tersebut di tempat tersebut, maka akal hukum dialah yang punca benda ni wujud. Hakikatnya tidak ada perbuatan realiti hakiki yang dilakukan oleh si pembuat tadi. Seumpama macam satu orang, dia ada, kita boleh menulis, saya boleh menulis, diberikan kepada saya kertas, pen di depan saya ada, saya ada. Bila saya ada, pen dengan kertas ada, tiba-tiba tulisan wujud tanpa perlu saya menggerakkan apa-apa diri saya ini untuk menulis. Bagi mereka Tuhan tidak ada harakah, tidak ada pergerakan. Berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh Aristotle, Allah Ta'ala adalah al-muharrikul awwalul ladzi la yataharrak, penggerak pertama yang tidak bergerak. So bagi mereka alam ini tidak ada pergerakan. Tuhan tidak mencipta dengan harakah, dengan pergerakan, dengan perbuatan yang hakiki. Mereka tak percaya Tuhan ada perbuatan yang berulang-ulang yang hakiki. Jadi kalau orang kata apa maksud Tuhan mencipta langit, maknanya langit itu sendiri wujud. Tetapi dia tidak wujud dengan sendiri, wujud dengan kesan qudrah qadimah. Kesan qudrah yang esa, qudrah yang mu'athirah. Yang mana akhirnya bila akidah yang pelik macam ini dibawakan ke dalam golongan yang ahli ibadah ini, maka barulah kita dengar muncul apa nama, saat lagi ada orang ni konon-kononnya tengah berzikir tersasul daripada sebut subhanallah jadi subhani. Konon-kononnya bila orang ketuk pintu tanya siapa dalam rumah, tidak ada dalam rumah melainkan Allah. Puncanya kerana akidah ta'til yang sesat. Sebab itulah kata Syekhul Islam, ya, Mu'attilah ini dari golongan apa nama akademik mereka, ahli ilmu mereka, Mu'attilah, ya. Tapi golongan ahli ibadah mereka adalah golongan yang percaya dengan ittihad dan hulul dan wahdatul wujud, kesatuan Tuhan dengan makhluk. Sebab tu Ibn Taymiyah namakan golongan wahdatul wujud sebagai ubadul jahmiyah, golongan jahmiyah, ahli ibadat jahmiyah. Kerana asas kepercayaan mereka ini muncul kerana akidah mereka yang salah. At the first stage munculnya kepercayaan yang macam ini dalam kalangan ahli sufi disebabkan mereka ni masih dari golongan ulama. Mereka sedar bahawa Tuhan itu wujud, tapi mereka tak sedar kelaziman akidah mereka yang membawa kepada wahdatul wujud. So mereka kata ni sebenarnya perkara yang kami sebut ni perkara yang di luar daripada sedar. Tapi mereka tak sedar luar sedar yang mereka sebut itu berpunca daripada akidah sesat yang tersemai dalam diri mereka. Itu yang menyebabkan mereka tersasul. Itu yang menyebabkan terpacul kalimah-kalimah kufur ni pada lisan mereka walaupun mereka tak sengaja. Ya? Sebab mereka tidak ada sempadan yang nak kawal diri mereka daripada tersebut kalimah kufur ini ketika mereka menyaksikan, ketika kuatnya warid datang daripada Allah Ta'ala ketika mereka sedang beribadat itu. Mereka tak ada sempadan untuk menghalang daripada diculik oleh syaitan.
Akhirnya mereka diculik oleh syaitan. Lalu mereka menyangka mereka ahli fana, orang yang makam tinggi. Tidak, mereka ghafil, mereka lalai. Tapi kemudiannya bila datang golongan ahli falsafah pula, Ibnu Arabi dan the gang, terus mengaku kata Tuhan itu memang alam ini. Allahul Musta'an. Jadi punca dia kenapa? Pertama, akidah yang tak sahihah. Bila akidah tak sahihah, bila dia baca zikir mengisbatkan akidah yang sahihah. Akidah sahih yang berlawanan dengan akidah ilmu kalam, berlawanan dengan akidah ahli falsafah. So dia tak boleh nak masuk. Dia tak boleh masuk. Sebab zikir ni kita ucapkan dalam keadaan kita mengaku. Mereka baca Al-Quran, mereka pandai lah, mereka takwil dan sebagainya. Sebab Quran ialah kalam Allah, mereka boleh takwil. Tapi bila mereka berzikir, dalam zikir ni ada sifat-sifat Allah yang mereka dah nafikan, yang mereka kata sifat ni mustahil. Tapi zikir mereka ucap sebagai pengakuan mereka. So di sini berlaku kontradik yang sangat dahsyat antara lisan mereka dengan minda mereka yang dah sesat. Nak ikut yang mana satu? Fitrah di sini akan bergejolak, akan berlaga dengan akidah yang tak betul itu. Nak iktiraf Allah Ta'ala memang di atas arash, memang dengar betul-betul, memang melihat sungguh-sungguh, memang dengar apa yang aku cakap ni sungguh ke, atau aku still nak stick dengan aku punya takwil yang Allah Ta'ala ni sebenarnya wujud tidak bertempat, sebenarnya dia mendengar ini maknanya majaz. Dia akan jadi pertarungan yang dahsyat dah. Jadi itulah punca wujudnya golongan sesat dalam ibadat daripada kalangan golongan yang konon-kononnya berjenama ahli zikir ataupun golongan sufi ini. Sebab dia tidak bina akidah dia pada zikir yang pertama, zikir nabawi. Kalau dia baca zikir nabawi pun sebab akidah dia dah sesat, dia dah selewengkan sifat Allah, dah tak boleh nak masuk dengan makna zikir yang dia baca. Sebab makna zikir Nabi itu mengandungi pengisbatan sifat-sifat Allah Ta'ala yang dia dah nafi, yang dia tak percaya. Subhanallah. Jadi itu yang punca kepada kesesatan itu, di antaranya lah. Bismillah.